Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Syauqina binti Amran. Saya akan membentangkan poster yang bertemakan perbandingan antara dua tokoh iaitu tokoh Islam dan tokoh Barat. Ini adalah poster saya. Baik, kita pergi kepada pendahuluan. Maksud epistemologi merupakan dua perkataan dari bahasa Yunani iaitu episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu. Epistemologi adalah cabang dari falsafah ilmu yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, epistemologi Islam pula mengaitkan dengan konsep asas-asas ghaibiyat seperti meyakini syurga dan neraka, dosa dan pahala, kehidupan dunia dan akhirat. Seterusnya, pergi kepada objektif. Yang pertama ialah untuk mengkaji perbezaan tokoh antara tokoh Islam dan tokoh Barat. Kedua, untuk mengenali latar belakang tokoh falsafah Islam dan tokoh falsafah Barat. Dan yang ketiga ialah untuk menjelaskan sumbangan dan pemikiran antara tokoh Islam dan tokoh Barat iaitu Ibn Khaldun dan Plato. Baik, kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu biografi tokoh Islam iaitu Ibn Khaldun. Nama sebenarnya Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Waif Al-Din Al-Tunisi Al-Hadrami Al-Ishbili Al-Maliki. Ibn Khaldun berasal dari wilayah Hadramaut di Yaman. Beliau dilahirkan pada Ramadan 732 Hijrah di Tunisia. Ibn Khaldun adalah pengasas ilmu pensejarahan moden, tokoh sosiologi dan falsafah. Ibn Khaldun ini juga diletakkan sebagai tokoh pensejarahan terhebat di zaman pertengahan. Ibn Khaldun ini dilahirkan dari keturunan Arab yang berhijrah dari Sepanyol ke Tunisia. Di Tunisia, beliau mula mendapatkan pendidikan awal dari kesinambungan pendidikan tradisi Islam. Dalam masa 20 tahun, kerjanya bermula menjadi seorang setiausaha pada pemerintahan Abu Muhammad Tafraki di Fes. Kemudian Ibn Khaldun menyambung kerjaya sebagai seorang hakim dan pegawai penyelenggara istana di Biskara, Timur Lausanne dan Granada. Bukan itu sahaja, malah Ibn Khaldun juga pernah diarahkan ke Sepanyol untuk menemui Raja Peter el Cruel, Raja Kristian di Sevilla. Seterusnya, Ibn Khaldun ini seorang pengarang kepada kitab Al-Muqaddimah yang dianggap sebagai karya agungnya. Ibn Khaldun ini meninggal dunia di Kahirah, Mesir pada Ramadan 808 Hijrah. Seterusnya ialah tokoh Barat iaitu Plato. Nama sebenarnya ialah Aristocles of Athens yang dilahirkan di Athens. Plato adalah seorang ahli falsafah Yunani kuno yang hidup antara 428 hingga 347 Masihi. Plato adalah tokoh Barat yang terpenting dan amalan agama banyak mempengaruhi pemikirannya. Kemudian, banyak sumbangan yang telah dilakukan oleh Plato dan yang paling penting dalam bidang falsafah seperti teori idea, anamnesis atau pencarian pengetahuan. Plato adalah seorang pelajar kepada Socrates dan anak muridnya ialah Aristoteles yang merupakan pelajar yang paling cemerlang. Plato juga seorang yang berjaya memberikan salah satu potret dan keterangan Sokratik yang paling banyak dirujuk pada hari ini. Plato telah mengungkap persoalannya dan kedudukan idealis dan dualistiknya di dunia serta membahas dan merenungkan struktur politik dan perundangan pada masa itu. Akhir sekali, Plato dianggap sebagai salah seorang yang berjaya memahami dan memanfaatkan potensi penuh falsafah. Seterusnya pergi kepada sumbangan dan pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang ilmu. Ibn Khaldun mempunyai peluang yang luas untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu sehingga menjadikan beliau seorang cendekiawan yang agung. Ibn Khaldun telah menganalisis sejarah dari beberapa aspek iaitu kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan serta berpendapat bahawa sesebuah tamadun itu tertegak hasil dari keunggulan jasmani dan rohani. Beliau juga banyak memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan tamadun. Ibn Khaldun menghasilkan karya ulungnya iaitu Muqaddimah De Prolegomena. Buku tersebut menjelaskan jenis-jenis ilmu dan kebaikan atau keburukan menggunakan sesuatu ilmu tersebut untuk pembangunan masyarakat. Muqaddimah juga adalah panduan yang mudah difahami berkenaan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkait rapat dengan kehidupan manusia dan membahaskannya secara terperinci. Ibn Khaldun berpendapat kedudukan manusia tidak akan melebihi binatang melainkan adanya ilmu pengetahuan yang beliau rujuk sebagai makrifah dan disertai pula dengan sifat ingin tahu yang dirujuk sebagai idrak. Kaedah yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam pemikiran tentang ilmu dibina atas dasar pencampuran antara syurga, roh, akal dan panca indera. Walau bagaimanapun, Ibn Khaldun tidak mengabaikan hak pemikiran manusia dan tidak pula melampaui batasan yang dibenarkan oleh agama. Ibn Khaldun juga mengatakan pencapaian ilmu pengetahuan berbeza antara seseorang dengan seorang yang lain kerana perbezaan tabiat jiwa dan akal mereka. Situasi dan kondisi ini tidak dapat dilihat dan disaksikan dengan mata kasar, tetapi jiwa tersebut mempunyai tanda-tanda yang dapat disaksikan melalui tubuh manusia. Menurut beliau, jiwa manusia ini terbahagi kepada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah dengan tabiatnya ia mampu mencapai ilmu pengetahuan. Jenis kedua pula, jiwa ini dapat menggarap ilmu pengetahuan secara rohani tanpa menggunakan alat-alat deria. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan cara para nabi dan mencapai makrifah atau ilmu yang dikenali sebagai wahyu. Kemudian, ilmu menurut Ibn Khaldun boleh difahami sebagai sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, panca indera, pengalaman maupun dengan pertolongan wahyu ilahi. Ilmu tersebut pula tergolong dalam 2 kategori sama ada sebagai ilmu yang baik dan bermanfaat yang tidak menyalahi ajaran agama maupun ilmu yang menyalahi agama. Beralih pula ke tokoh Barat iaitu Plato. Menurut Plato, ayam ide adalah ayam pertama yang wujud dibandingkan dengan ayam yang kita lihat dengan indera penglihatan manusia. Ide yang dimaksudkan di sini adalah gambaran dari pengetahuan manusia mengenai bagaimana bentuk dan ciri khas dari ayam itu.
Ide tidak bergantung pada pemikiran, tapi pemikiran yang bergantung pada ide. Plato menggunakan konsep dualisme dan percaya bahawa realitas itu terbahagi kepada dua, iaitu dunia indera dan dunia ide. Menurut Plato juga, dunia indera adalah dengan menggunakan 5 indera sahaja, manusia tidak mampu mengetahui sesuatu secara tepat dan sempurna. Hal ini kerana sesuatu perkara itu berubah dan tidak ada yang kekal, dan dalam dunia ini tidak ada yang selalu ada. Yang ada hanyalah segala sesuatu yang datang dan pergi. Dunia ide pula tidak dapat ditangkap dengan indera kerana ianya kekal dan abadi. Manusia dapat memiliki pengetahuan dengan menggunakan akalnya. Seterusnya, menurut Plato, menuntut ilmu itu bukanlah satu untuk menambahkan pengetahuan baru, tetapi ia adalah untuk mengingat kembali. Maka, Plato menganggap manusia adalah makhluk ganda di mana akal dan panca indera berbeza. Melalui pemikiran Plato ini, muncul filsafat idealisme. Aliran ini memandang bahawa realiti akhir adalah roh, bukan materi, bukan fizik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tidak tetap dan tidak berubah. Kesimpulannya, perbahasan mengenai epistemologi Ibn Khaldun lebih menekankan pengklasifikasian ilmu yang dibuat secara mendatar dan beliau tidak menyentuh persoalan sumber ilmu pengetahuan, tetapi beliau membahaskan tentang konsep ilmu yang dikaitkan dengan persoalan makalah, iaitu bakat. Makalah adalah sifat yang tertanam dan bersebati dengan jiwa yang terhasil kerana suatu perbuatan dan pengulangan perbuatan tersebut dari semasa ke semasa sehingga gambaran perbuatan tadi bersebati dengan jiwa pelaku. Epistemologi Barat pula memiliki pijakan dan akar yang bersumber pada pemikiran filsafat yang jauh dari sentuhan nilai-nilai keagamaan. Ia menitik beratkan pada akal dan panca indera sebagai sumber utama ilmu pengetahuan, dikotominasi, antropocentrisme, penentangan atas dimensi spiritual, ketidakpastian tiada henti, sekularisasi, desekularisasi dan imperialisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.